di rumah, maksud saya seseorang tu dikarantin, dikarantin di rumah. Yang kedua, berapa lama perlu dikarantin? Yang ketiga, bolehkah mereka bergaul dengan adik-beradik atau keluarga yang dalam rumah mereka? Okey. Ya, terima kasih Kak Wahida. Soalan yang kalau boleh open Okey. Okey. Soalan yang sangat saya rasa sangat menarik yang mana kita boleh kongsi untuk semua orang. Okey, apa fungsi kuarantin kat rumah? Okey, maksud akak tu ada seorang tu diarahkan kuarantin kat rumah. Okey. Dia macam ni. Kuarantin kat rumah ni dia ada dua fasa. Okey, fasa yang pertama adalah kita tak tahu lagi kita ni positif ke negatif. Betul? Maksudnya ada kawan kita dah jadi kontak rapat. Maksudnya dekat kawan tempat kerja kita dah, alamak, kawan kita dah positif pula lah. Jadi kita dah buat swab, so swab kita ni tak tahu lagi result. Jadi sementara tu kita kena kuarantin, kita tak boleh keluar rumah. Itu yang pertama. Kuarantin yang kedua adalah, kuarantin yang kedua adalah orang yang dah positif, dah confirm PCR dia positif. Jadi dia pergi kepada COVID Assessment Center, kalau Kejasin ni dekat Kesang Tua, dia pergi kat situ. Okey, dia kata awak ni semua okey, nampak okey, simptom pun tak ada. Okey, awak masuk kategori 1 lah. Okey, kategori 1 dia akan tanya dekat rumah. Dekat rumah macam mana? Ada tempat tak nak kuarantin? Dia kata ada, saya ada doktor, ada tempat kuarantin. Jadi awak boleh kuarantin kat rumah lah. Jadi dia kuarantin. Okey, ini adalah dua perkara yang sama tetapi kena ada pemahaman. Okey. Yang pertama, okey, selagi mana kita tak pasti yang kita ni adalah positif atau negatif. Okey. Kenapa yang itu nanti saya akan jawab. Okey, soalan yang Kak Rohaidah tanya ni adalah lebih kepada orang yang positif tapi kuarantin kat rumah, betul? Okey. Jadi kalau kata orang tu positif dan tiba-tiba KKM kata you pergi kuarantin kat rumah, apa fungsi kuarantin kat rumah tu? Okey, Kak Rohaidah nak tanya. Sebenarnya tak, okey, fungsi kuarantin kat rumah ni sama je macam kita kuarantin dekat PKRC MITC tu. Okey, akak boleh tanya dekat PKRC MITC tu, kawan-kawan kita yang ada dalam tu, dia tak bagi satu biji ubat pun. Sebab apa? Bila kita kuarantin, bila kita dalam COVID ni, pasal orang sakit COVID ni dia ada 4 kategori. Kategori pertama, kedua yang ringan, ketiga dan keempat yang akan masuk ke hospital. Jadi, bila yang duduk dekat MITC ni, semua yang bergejala ringan dan juga dia duduk situ, dia tidak ada makan ubat apa-apa langsung. Tetapi dia duduk kat situ sebab apa? COVID ni, okey, dia akan kekal dalam badan kita, dia jangkaan dia boleh kekal dalam badan kita paling lama adalah 3 bulan. Okey, saya beritahu paling lama COVID ni boleh kekal dalam badan kita adalah selama 3 bulan. Tetapi COVID ni, okey, dia akan mati dalam badan kita dan tak aktif adalah selama 10 hari je dia aktif. Maksudnya dalam masa 10 hari daripada akak kali pertama swab positif ataupun hari pertama akak ada gejala. Okey? Dalam masa hari pertama tu 10 hari itulah COVID ni hanya akan aktif. Okey, lepas hari yang ke-10, hari ke-11, hari yang ke-12 dia tidak akan aktif lagi walaupun dia ada duduk dalam badan kita. Jadi sebab tu lepas hari yang ke-10 dia COVID ni takkan boleh jangkit pada orang lain lagi dah. Maksudnya kalau saya kena COVID, saya kena kuarantin, okey? Saya kuarantin sampai hari ke-10. Hari ke-11 saya keluar. Jadi saya boleh jumpa orang lain. Sebab apa? COVID dalam badan saya ni ada tetapi dia tak aktif, dia dah mati. Jadi saya takkan boleh, kuman tu saya takkan boleh transmit pada orang lain dah. Faham ke? Sebab tu kalau kita tengok kawan-kawan kita yang pergi kuarantin dekat PKRC tu, dia cukup kadang-kadang tak sampai pun kau seminggu kau dah keluar. Sebab apa? Dia akan kira daripada hari pertama dia buat swab ataupun hari pertama dia ada simptom. Okey, maksudnya saya buat swab, okey, contohnya saya buat swab hari ni. Okey, saya buat swab hari ni, saya positif, swab PCR saya positif hari ni. Okey, tetapi saya tak ada simptom langsung sampailah hari yang ke-10. Jadi
kuarantin saya bermula dari 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka saya boleh keluar pada 25 hari bulan. Faham ke? Okey. Kalaulah saya buat swab hari ni 14 hari bulan. Okey, saya pun kata saya dah positif lah. Jadi tiba-tiba saya ada simptom pada 16 hari bulan. Jadi 10 hari itu kena kira daripada 16 hari bulan. Maksudnya nanti dia akan habis 26, so saya akan boleh keluar 27 hari bulan. Okey, sebab tu kalau orang yang kategori 1 ni yang kita rasakan bila kita check dekat COVID Assessment Center, kita rasa dia ni okey, tak ada masalah. Jadi dekat rumah dia pun boleh duduk, dia ada bilik khas, dia ada bilik air yang boleh asing daripada orang lain. Jadi kita akan letakkan dia di rumah. Jadi dalam rumah tu memang sama juga, kalau duduk PKRC tak ada apa-apa pun kita bagi. Sama juga kat rumah, just that kita nak asingkan dia dari orang ramai supaya dia tak menjangkitkan dalam masa tempoh 10 hari tu, COVID tu dia tidak bawa jangkit pada orang lain. Itu dia punya tujuan kenapa kita nak kuarantin kat rumah. Okey? Berapa lama perlu kuarantin saya dah jawab. 10 hari sahaja. 10 hari daripada hari pertama kita swab PCR kita positif, ataupun hari pertama kita ada gejala. Okey, macam tadi saya kata 14 buat swab, 14 dapat result positif, 16 saya ada simptom, betul? Jadi kita akan kira daripada 16 hari bulan, betul? Tetapi jika saya ada simptom ni semua daripada 12 hari bulan, 14 baru saya boleh buat. Saya buat swab. Jadi saya punya kuarantin tu dia nak kira daripada hari bila? 12 ke 14? 12. Dia 12. betul. Dia akan kira daripada hari yang ke-12. Maksudnya sebab apa hari ke-12? Sebab itulah hari pertama kita ada simptom. Sebab tu nanti masa kat CHC, doktor ni akan tanya, akak dalam masa tempoh 14 hari ni akak ada simptom tak? Ada, akak demam. Bila akak dia demam? Akak demam 3 hari lepas. Demam memang menggigil lah doktor, kita akan kira dia 3 hari lepas. Sebab tu nanti ada orang masuk bila dia kuarantin, kuarantin dia, kenapa kau ngaku swab sama-sama tapi kau kuarantin habis sekian hari bulan, aku pula habis sekian hari bulan. Ini alasan dia. Dia punya alasan ni inilah. Sebab apa, kenapa kita nak kuarantin? Sebab kita tak nak orang tu dalam tempoh 10 hari dia sangat boleh menyebabkan virus ni pada orang lain. Jadi kita nak suruh dia duduk sorang-sorang kat situ. Jadi kau jangan transmit, kau jangan bawa virus ni pada orang lain. Lepas 10 hari, kau masuk hari 11 baru kau boleh keluar. Kau boleh potong gelang. Okey? Termasuk juga dekat COVID, dekat PKRC tu, kalau tak ada apa-apa, dia tak buat apa pun. Melainkan bila dia masuk kategori yang nombor 3 ataupun kategori yang nombor 4 yang memerlukan bantuan oksigen, itu baru kita kena pindahkan kepada hospital. Dan kalau dekat hospital tu, incubation dia period dia lagi lama sikit lah. Jadi itu kat hospital tu biasanya dia akan makan masa sampai, kalau dia biasa 10 hari dia punya kuarantin, kalau di hospital yang teruk kita akan ambil sampai 21 hari. Kalau sebab tu orang yang masuk hospital dia memang lambat sikit keluar. Jadi macam tu lah. Okay? Kalau masuk PKRC ni cepat. Okay. Kalau pula orang yang kuarantin dia kontak rapat tetapi dia swab pertama dia negatif, betul? Okey, dia perlu ke kuarantin? Jawapan saya, dia masih perlu kuarantin. Sebab apa? Dalam tempoh 14 hari dia boleh positif pada bila-bila masa saja. Kuarantin dia sama je dengan orang yang positif dan juga orang yang negatif, sama je. Okey, jadi sama ada dia boleh bergaul ataupun boleh duduk berbual dengan adik-beradik. Okey, kalau dalam rumah, okey, jawapan saya, kalau boleh elakkan. Okey, tapi kalaulah dia dah bosan lah, doktor, anak saya ni bosan betul duduk rumah, kesian dia. Dia boleh keluar tengok TV macam biasa tapi mesti pakai mask. Okey, duduk dalam TV dia tak boleh duduk dekat-dekat, makan pun tak boleh duduk makan sebelah-sebelah. Dia kena asingkan juga sikit. Nak duduk, kalau nak duduk kat sofa, okey, Mamat duduk sini, Ali duduk depan. Pastikan jarak at least kurang-kurangnya 2 meter. Dan orang yang positif tu mesti pakai mask. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya harap penjelasan tu jelas ke Kak Rohaida?